Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan secara ringkas projek pembelajaran bermakna yang telah kami jalankan di Sekolah Kebangsaan Luyang. Sebelum menjalankan projek pembelajaran kepada murid, guru telah membuat perancangan yang telah saya singkatkan kepada 4P, iaitu yang pertama, perbincangan dan pemilihan subjek yang akan menjalankan projek pembelajaran. Yang kedua, perancangan yang bersesuaian dengan standard kandungan dan standard pembelajaran. Yang ketiga ialah panduan yang boleh digunakan oleh ibu bapa dan murid, dan yang keempat ialah penyediaan seperti menyediakan langkah kerja, senarai semak dan borang penilaian berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran. Setelah perancangan diatur, guru menyediakan rancangan mengajar setiap subjek berdasarkan template merungkai standard yang telah disediakan. Slide seterusnya ialah rancangan pengajaran harian 5 subjek yang akan menjalankan projek pembelajaran bermakna. Bagi subjek matematik, standard kandungan yang dipilih ialah 15.1 perimeter, luas dan isi padu. Bagi hasrat pembelajaran pula ialah saya ingin mengukur dan menghasilkan rumah impian. Dan kriteria kejayaan pula ialah saya boleh menghasilkan rumah impian dengan keluasan dan ukuran yang tepat. Bagi subjek sains, standard kandungan yang dipilih ialah 5.2 tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Hasrat pembelajaran ialah saya ingin menghasilkan rumah idaman dengan mengaplikasi penggunaan tenaga dibaharui. Kriteria kejayaan pula ialah saya boleh menghasilkan sebuah rumah impian dengan mengaplikasikan penggunaan tenaga boleh dibaharui. Seterusnya ialah subjek reka bentuk dan teknologi. Standard kandungan yang dipilih ialah 2.2 memasang dan membuka kit model berfungsi secara elektromekanikal berpandukan manual. Hasrat pembelajaran bagi reka bentuk dan teknologi ialah saya ingin menghasilkan pintu garaj automatik dan kipas dinding menggunakan sistem elektromekanikal serta menguji kit model yang dihasilkan. Bagi kriteria kejayaan pula, saya boleh menghasilkan dan menguji pintu garaj automatik dan kipas dinding. Manakala bagi subjek bahasa Melayu, standard kandungan yang dipilih ialah 3.5 mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Hasrat pembelajaran ialah saya ingin menghasilkan ulasan gaya hidup mesra alam berdasarkan rumah idaman yang dihasilkan. Kriteria kejayaan pula ialah saya boleh membina ulasan dengan memahami maklumat yang tersurat seperti amalan mesra alam yang ada pada rumah idaman. Subjek yang terakhir ialah bahasa Inggeris. Standard kandungan yang dipilih ialah 3.2. By the end of the 6-year primary schooling, people will be able to write using appropriate language, form and style for a range of purposes. Hasrat pembelajaran ialah I want to produce an environmentally friendly lifestyle writing a story based on a unique building, a dream house. Kriteria kejayaan pula ialah I can write
an environmentally friendly lifestyle story based on unique building a dream house. Telah menyesuaikan rancangan pengajaran harian setiap subjek, maka terhasillah rancangan pengajaran kumpulan bagi subjek terlibat dengan berpandukan kepada template kumpulan kepelbagaian subjek. Berdasarkan kepada rancangan pengajaran yang dipaparkan tadi, guru membincangkan proses pengajaran melalui template kumpulan kepelbagaian subjek, iaitu hasil yang diharapkan. Template ini menggabungkan bagaimana pembelajaran ini dilaksanakan berdasarkan hasrat pembelajaran setiap subjek dan kriteria kejayaan yang akan dicapai oleh murid setelah pembelajaran ini berjaya, yang mengandungi SK dan SP, subjek utama, the big idea, soalan penting, tahap penguasaan yang ingin dicapai. Seterusnya, melanjutkan lagi kepada bukti pentaksiran dan pelan pembelajaran, iaitu aktiviti pembelajaran murid mengikut subjek-subjek yang telah ditetapkan. Berbalik kepada template kumpulan yang mana guru telah sepakat memilih kefahaman, understanding, the big idea ialah pembangunan yang bermaksud ke arah gaya hidup mesra alam yang berteknologi moden. Kenapa the big idea ialah pembangunan? Ini kerana pembangunan mempunyai maksud yang luas. Dia merungkai banyak makna. Jadi guru boleh mengajak murid merungkai maksud pembangunan secara menyeluruh. Maksud pembangunan ini juga boleh membentuk pemikiran bercapah ataupun kreatif murid. Kerana pembangunan ini mempunyai maksud yang luas. Jadi membantu murid berfikir kepada pemikiran yang lebih global. Berfokus kepada projek yang dijalankan berdasarkan pemilihan the big idea tersebut, guru telah merangka soalan penting yang boleh membentuk pemikiran kreativiti murid berdasarkan projek yang akan dihasilkan. Soalan penting tersebut mengandungi 5, iaitu apakah kepentingan kemahiran mengukur untuk membina sebuah rumah? Mengapakah perlu menggunakan tenaga dari pelbagai sumber? Apakah kepentingan elektromekanikal? Mengapakah perlunya mengamalkan gaya hidup mesra alam? Dan mengapakah perlu mereka bentuk bangunan bersesuaian dengan gaya hidup mesra alam? Slide seterusnya ialah proses pembelajaran bermakna. Bagi proses pembelajaran bermakna, saya ringkaskan kepada 5M, iaitu merancang pembelajaran berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran. Yang kedua, membina panduan sebagai rujukan murid dengan bimbingan ibu bapa. Yang ketiga, mengapungkan arahan atau soalan. Yang keempat, memantau kelancaran projek melalui senarai semak yang telah disediakan. Yang kelima, menghantar tugasan sama ada dalam talian melalui rakaman video dan laporan bercetak yang dimuat naik ke dalam Google Classroom. Seterusnya yang dipaparkan ialah panduan ibu bapa yang boleh digunakan bagi membantu guru membimbing murid-murid menyiapkan projek. Dalam panduan ini, guru telah menyediakan hari, mata pelajaran, arahan dan tindakan ibu bapa dan murid untuk memudahkan ibu bapa membantu guru memantau pelaksanaan kelancaran projek yang dijalankan oleh murid di rumah.
Berikut ialah lembaran aktiviti murid sebagai panduan sepanjang menyiapkan tugasan projek di rumah. Dipaparkan ialah lembaran arahan tugasan projek pembelajaran yang merangkumi kelima-lima subjek iaitu subjek matematik, sains, reka bentuk teknologi, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Juga turut disertakan ialah lembaran projek timeline atau garis masa projek sebagai panduan murid menyiapkan tugasan secara berdisiplin dan mengikut jangka masa yang telah ditetapkan oleh guru. Ini ialah lembaran panduan murid yang telah disediakan oleh guru. Di dalam panduan murid ini, guru telah menyediakan langkah demi langkah pembelajaran mengikut subjek dan murid juga boleh memikirkan cara lain mengikut kreativiti murid masing-masing. Selain menyediakan panduan murid, guru juga telah menyediakan lembaran senarai semak yang mudah difahami oleh murid sebagai panduan sepanjang menyiapkan tugasan projek di rumah. Dalam senarai semak telah disediakan tugasan, contohnya ialah melakar. Apakah aktiviti? Aktiviti dia ialah melakar dan menulis bentuk-bentuk 2 dan 3 dimensi yang digunakan untuk membina rumah idaman. Jika murid telah menyiapkan aktiviti melakar, murid akan menanda pada ruangan ada. Dan jika murid belum lagi menyiapkan tugasan melakar, murid akan menanda pada ruangan tiada dan mengikut senarai semak yang seterusnya sehinggalah kepada tugasan rakaman video. Di dalam aktiviti murid, guru juga telah menyertakan rubrik pentaksiran sebagai panduan murid menyiapkan tugasan secara berpandu dan memenuhi kriteria pentaksiran yang telah ditetapkan. Rubrik pentaksiran ini boleh dimuat turun daripada laman BPK dalam kandungan bab 7. Rubrik pentaksiran ini lengkap dengan kriteria, aspek yang dinilai serta markah yang telah ditetapkan. Kriteria-kriteria ialah reka bentuk, proses, aplikasi, pengetahuan dan persembahan. Berikut ialah eviden-eviden yang telah dihantar oleh murid kepada guru. Eviden 1 ialah rakaman video murid. Berikut ialah eviden 2. Eviden 2 ialah lakaran hasil kerja murid dan gambar projek yang dihantar kepada guru dalam bentuk buku skrap. Seterusnya ialah eviden 3. Eviden 3 ialah latihan penulisan bagi subjek bahasa Inggeris dan subjek bahasa Melayu. Akhir sekali ialah refleksi yang dibahagikan kepada dua, iaitu refleksi daripada guru dan juga refleksi daripada murid. Untuk refleksi guru telah membahagikan kepada 3 bahagian, iaitu komunikasi, kekangan masa dan peranti. Komunikasi ialah guru terbatas untuk memberi bimbingan secara bersemuka. Bagi kekangan masa pula, murid tidak dapat berbincang dengan guru disebabkan perbezaan masa ketika berada di rumah masing-masing. Dan yang ketiga ialah peranti. Tanpa peranti, murid tidak dapat mengikuti bimbingan dari guru secara maya. Seterusnya ialah refleksi murid. Berdasarkan kepada rakaman video yang telah dihantar oleh murid kepada guru, guru telah memberi maklum balas bahawa murid juga mempunyai kekangan masa untuk mendapatkan bantuan ibu bapa, terutama bagi ibu bapa yang bekerja pada waktu pejabat. Dan seterusnya ialah komunikasi. Komunikasi di sini bermaksud kesukaran murid memahami arahan dan murid memerlukan bimbingan bersemuka. Namun, yang paling berharga dalam projek pembelajaran ini ialah murid mendapat pengalaman. Melalui rakaman video, murid boleh menceritakan pengalaman bagaimana membina rumah idaman tanpa bimbingan guru, ibu bapa ataupun rakan sebaya.
Guru biasa mengatakan, guru yang baik menerangkan, guru yang superior mendemonstrasikan, guru yang hebat memberi inspirasi. Sebagai penutup pembentangan kami dari warga Sekolah Kebangsaan Luyang yang diketuai oleh Puan Siti Rukiah binti Abdul Murad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Luyang, Cikgu Yi Bi Eng, subjek Matematik, Cikgu Rosnah binti Muhammad Saleh, subjek Sains, Cikgu Nurin Kokyong, subjek Reka Bentuk Teknologi, Cikgu Azlina binti Mahidi, subjek Bahasa Melayu, Cikgu Janet Petrus, subjek Bahasa Inggeris, dan Cikgu Mini Linggu, subjek Sains. Sekian dan terima kasih.